Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam Couple Chat bersama dengan couple muda ni, ya, Aiman Azlan dan juga Amira. Ya, alhamdulillah. Apa khabar Aiman dan Amira? Alhamdulillah, baik saja. Anak-anak sihat? Anak sihat. Anak-anak mana? Anak-anak tak ada. So, alhamdulillah dah ada yang babysit kan tu. Kalau tak ada kan keluar je kepala si Rayyan dengan si Yusof tu kan, ya. So alhamdulillah. Macam mungkin pada siapa yang baru pertama sekali bersama dengan Pak Siar Akademi Dr. Har ni, kita ada slot couple chat, ya, yang mana kita bawakan dua pasangan, ya, pasangan muda, ini Aiman dengan Amira. Maknanya perkahwinan tu belumlah sampai 20 tahun. Okay? Dan juga nanti pasangan dan bila diorang berdua ni Dr. Har yang jadi hostnya, dan juga pasangan Otai, Dr. Har dengan Ustaz Zul, yang mana Aiman pula yang jadi hostnya, ya. Otai tu sebab insyaAllah tahun ni 33 tahun. Ya, bila jumpa kan, bila tengok ya Allah, hai tahan dia dengan aku ni 33 tahun dengan perangai-perangai kita ni kan. Dan tapi at the same time kita pun kena ingatkan dia juga, yang kita pun kena menahan perangai dia juga kan, ya. So itu sesuai dengan tajuk Pak Siar kita kali ni adalah tentang adakah kita berebut atau kita berkongsi kuasa, ya, di dalam rumah tangga kita tu. Ada tak pernah lah bincang, orang dia ada lah yang tak setuju lah kita bincang tentang perebutan kuasa ke apa semua. Tapi sebenarnya, ya, Dr. Susan Campbell dia nyatakan dalam buku dia tentang 5 fasa yang merupakan fasa dalam hubungan, ya, relationship, dan dia apply kepada semualah, dan dalam konteks ni dalam rumah tangga. Pertama tu fasa honeymoon kan, Mira, semua cantik lah, semua indah, bau ketiak pun wangi. Tak keluar lagi honeymoon ni. Honeymoon phase ni memang masa tu you are infatuated, ya. Maknanya kita jatuh cinta. So kita tak realistik lah, semuanya cantik saja. Dan kalau ikut Susan Campbell, dia kata that phase might not be beyond 1.5 year. So ada juga yang lagi pendek, 3 bulan dah habis dah fasa tu. Tapi the next phase tu adalah tentang power struggle dia panggil. So inilah dia, ya. Dan di sini sebenarnya dia akan, pada pandangan doktor, dia boleh menentukan sama you go to the next phase atau tidak. Kan Ben? So fasa seterusnya adalah fasa kestabilan, stability, and then commitment. Masa tu dah banyak lah yang we share kan, anak lagi, rumah lah, kereta, semua tu. So there's a lot of commitment there. Dan yang fasa yang kelima adalah the bliss phase, ya. Bliss stage ni, ataupun mungkin nak katakan kat sini ni lah rahmah tu. Sakinah, mawadah, rahmah tu. Ya, fasa ni kalau Susan Campbell dia describe, masa ni kan Mira, kita dah sebenarnya tak perlu nak bersama pun. Dah tak ada lah kepentingan kita. Anak-anak semua dah, on their own. Tapi kita masih lagi bersama tu sebab kita choose to be, because kita dah jadi soulmate dan kita dah jadi kawan baik dah. Ya, kawan baik. You want to spend the rest of our life together. So tu yang kita aim, ya. Tapi so ada perebutan kuasa ni. Nak berebut ke nak berkongsi kuasa? So Dr. Han nak tanyakan dulu pada Mira lah, ya. Mira rasakan lepas kahwin tu, bila yang agaknya Mira mula terasa ada macam konflik sikit tau. Kan, dan macam sama ada dari sudut pandangan, dari sudut selera, dari sudut pendapat, macam tu kan, ya. So agaknya ni just nak tengok ni Aiman dengan Amira punya fasa honeymoon tu dia banyak mana. Sebab Dr. Han tahu you all sebenarnya lebih kiranya bukanlah kenal lama dah kan, ya. Lepas bertunang sekejap tu kemudian berkahwin. So Amira, sila. Actually bila dapat soalan ni macam fikir lama jugalah. Dia fikir ni sendiri ni dah terlupa ke ada konflik sebelum ni. sebab waktu kami kahwin memula tu, Aiman dengan saya macam dah nampak, okay, suami you kena provide rumah, you kena provide makan minum. Okay.
you kena provide transport. Macam tu. So walaupun pada waktu tu gaji Aiman dengan Mira actually lain. Kalau ikutkan Mira lagi tinggi daripada dia. Okay. Tapi waktu tu macam kita dah tahu okay ni memang tanggungjawab dia. Ada hak yang dia kena beri kepada si isteri. Yeah. So macam nak kata konflik bahagian tu tak berlaku actually. Even kami pada waktu awal kahwin pun bila nak keluar rumah pun memang kami bincang. Okay, nak keluar rumah ni nak duduk mana? Dekat mana? Berapa kita punya bajet semua tu? Bajet semua tu lah. Rumah ni okey tak? Memang kami survey sama-sama, tengok rumah sama-sama. Okey, kalau rumah ni okey, cantik, kita boleh duduk sini. Kereta pun sama, bincang-bincang juga. Okey lah, kita first ni kita gunalah second car dulu pun tak apa. So nak kata konflik bahagian tu memang tak berlaku sangat lah. Kecuali konflik emosi kot. Okay, let's talk about that. Allah tak uji yang tu, Allah uji yang lain kan. Konflik emosi ni pasal Aiman waktu kita orang kahwin ni dah tahu dah dia punya kerja dia banyak pergi outstation. Banyak keluar. Macam saya ni tu kat situ kerja kat Matric je. So ulang balik ke Matric. So dia macam ada masa tu rasa macam tak boleh lah duk macam kalau Aiman pergi lama-lama outstation tak boleh. Rasa macam nak kena call dia, boleh tak balik sekarang? Ada perasaan macam tu. Tapi taklah macam bagi tahu dekat dia directly. Betul. Cuma waktu tu memang actually dalam diri dah rasa tak boleh nak berjauhan dengan suami. Even 3 hari pun dah terasa actually. 3-4 hari dah rasa. So kalau dia pergi macam sebelum ni ada dia pergi UK 2 minggu tu pun. 2 minggu kat UK. Tu pun macam rasa juga waktu tu dengan ada anak lagi macam macam Masa tu dah ada Ryan dah. Dah ada Ryan. 2017 kan. So Ryan probably about 2 years old waktu tu. Betul. So nak kata konflik tu dari segi nak macam memilih balancing like career dan keluarga, is it something like that kan? So abang kena kerja, so kena keluar, kena travel, and kena berpisah dengan keluarga. Tapi that's tough lah. And ada ketika yang pasal Mira tak cakap directly, yang dia bukannya kata macam Mira nak abang stay di sini, but I macam boleh detect lah that she needs me there or she wants me there kan. So ada situation where I literally cancel my travel for that week, for example, just kata nak stay kat rumah. So it was a sacrifice financially because obviously you pergi dalam tu lah. But bila kita nak compare balik antara duit yang you hilang tu berbanding dengan nak menjaga the sanctity of the relationship tu, I choose the latter lah. And in beginning it was done bukan nak kata easy lah, but compared to now it's easier then lah, because kita has less commitment, right? But now when you have more kids kan, I still do it when I feel like it's needed, tetapi sebab memikirkan komitmen lebih banyak, so konflik kat situ. Like I can't sacrifice as much as I used to, because banyak lagi benda yang kita kena provide for. So sure. Baik. Okay, thanks Mira. That's Dr. bila dengar kata mula tu macam semua macam boleh dapat kata putus kata so tak banyak konflik di situ. Dia yang konflik yang jelas tu kalau katalah Mira nak rumah yang ni, lepas tu Aiman kata nak rumah yang tu, and then dia macam itulah kan. Tapi you point out a very important one yang dari sudut
emosi. How do you express that? Tapi alhamdulillah juga si Aiman ni adalah dapat cue tu dan clue tu. Ada orang lelaki langsung tak faham kan ya. Not always accurate, but sometimes tu you hit the mark lah. Yeah, sure. Right. So, alhamdulillah tu Mira, tu satu nikmat juga sebenarnya ya, bila suami kita ni dia bolehlah juga orang kata memahami dan menyelami perasaan kita. So kita pun mungkin bukannya kadang tu tak boleh nak bercakap, tapi kadang kita pun rasa macam mana kan ya, kita tahu dia pun sebenarnya trying keluarnya tu bukannya nak berseronok untuk keluarga kita juga kan. Okay. So Main, kalau misalnya katalah there is actually mestilah ada friction juga kan, sedangkan lidah lagi kan tergigit macam tu kan ya. Siapa yang selalunya akan mengalah dulu? Siapa pula yang selalu menang je lah? Ni tanya Aiman dulu. Lepas tu kan kena tanya Mira. The jawapan might be different. Okay. Tough soalan tu. Soalan tu dia activate the ego part of a man. You know, bila sebut menang, there's a keyword menang. But as much as I try to, bila I'm conscious lah kan, I try to buang perkataan menang kalah tu. Okay. Because I think abang tulis dalam surat tu rasanya. Like there's no win or lose bila you dah berkahwin. Ini dalam surat yang tulis waktu single. Okay. Tidak ada menang kalah dalam perkahwinan kerana you are on the same team. It doesn't make sense untuk nak kata suami menang, isteri kalah, isteri menang, suami kalah. That was theoretical kan masa tu. So that was theoretical. Right, tapi dipetik daripada orang yang sudah berkahwin. Because waktu muda kan saya banyak mendampingi orang yang ada wisdom tu kan. So I took it as macam satu mantra lah. Oh okay, maybe true. And then when you get married, it is true. It is true. So the way saya structure minda saya adalah dia bukan pasal menang kalah. It's like mana lebih besar? Nak biar ego aku menang atau nak make sure hubungan ini sejahtera? Okay. So it always comes down into these two dilemma. It is a dilemma because kadang-kadang kita nak ego kita menang. Jujurlah cakap. Kadang-kadang kita nak menang. Especially kalau katakanlah faktanya memihak kepada kita, lagilah kita nak menang. But then you fikir balik, what's the point? Kalau aku menang sekalipun, end up, you know, isteri sedih, and then bila isteri sedih, kacau mood rumah, anak-anak pun terganggu juga. So there's not really much benefit kalau saya menang sekalipun. So end up, I try my best, probably 9 times out of 10 lah kot, to always letak ego ke tepi and focus on what's the best for the relationship. Okay. Because saya fikir meluas bukan sekadar is this between me and Mira. No, between me and Mira satu, and then juga kena fikir anak. Right? Because anak is in the mix bila suami isteri bergaduh. Right? Walaupun dia orang tak nampak kita orang bergaduh, but then the effect of pergaduhan itu memang kena pada mereka. Right? Bila mana like you are, you know, hyped up with anger ke ataupun dalam keadaan stress ke, definitely anak akan rasa. We try not to put it directly on them lah, but dia orang akan rasa juga because they are very, you know, children have that keen sense of attention kepada benda-benda macam tu. Right. So bila kembali kepada soalan tu, saya rasa kena ubah sikit dari segi mengalah, menang, kalah. Because I think over the last 11 years, saya dah kikis dah vocabulary tu. Okay. Daripada minda saya as much as possible lah, walaupun ego masih ada, ego tak boleh nak hilang. But bila bergaduh saja, saya fikir okay, benda ni akan affect mood of the whole family, so what would be best untuk semua orang, right? And saya ingat apa yang saya panggil dia mentor lah. Mentor saya cakap, I think 2 ke 3 bulan sebelum saya balik Malaysia, time tu dekat Kanada, dia tahu saya akan balik Malaysia and dia tahu saya bakal berkahwin. So dia bagi saya nasihat lah. Ni dia dah berkahwin, dia dah berumur and so on. Dia kata a piece of advice, you know, you have 2 choices. Either you want to be right or you want to be happy. Right. Okay. So macam kita orang gelak lah macam ha, but then it's true. Pasal kalau nak right sentiasa boleh je, nak betul sentiasa boleh je. You know, ego wins kan. But then you're not going to have that blissful marriage tu lah. You akan stuck dekat power struggle tu. Asyik nak struggle je power tu. But then when you
plus okay, added point about power tu kan. I am always aware I have power tau. As a man, and it's scary. Power is scary to me because I can use my power, and it's scary because you know Spider-Man lah kan. With great power comes great responsibility, right? Right. Like kalau lelaki tu let's say di lidahnya lafaz cerai, jatuh perceraian tu. So kalau katakanlah saya sebagai bapa, if I want to like exert my physical strength kepada Mira ataupun kepada anak-anak, I can do that. So power is scary to me. So when talking about power struggle, I always try to di sinilah mungkin saya mengalah. Saya mengalahkan my power because I know how damaging the power can be kalau saya salah guna. Okay. Better for me to just let go of this power, make sure peace can be established, stability can be established supaya kita boleh move forward as a family. Rather than saya nak asyik tunjuk je power kan. And I think there's a sense of insecurity juga kalau asyik nak tunjuk power je kerja. So again, 11 years it's an ongoing punya work lah you have to do as a man. So it's still under construction sebenarnya. Okay. Always tak habis. We cannot just allow you to say that, but I need to sort of triangulate dengan Amira. You know, Mira rasa that's what happen usually dalam ialah bila kita ada perkara yang nak kita putuskan kan. Of course kita ni sebagai isteri kita tahu suami kita memanglah nak hoda kan dalam rumah tangga kita. So Mira rasa apa yang Aiman cakap tadi tu dah nampak a few times you mengangguk juga. Tak ada nampak geling Aiman, tapi itulah nak kena tanya Mira. Ya, Abah tak tengok. Selama 11 tahun kahwin ni memang nampaklah yang Aiman ni dia orang kata banyak mengalah lah. Oh ya? Ya. Sebab saya sendiri pun ada ego dia juga. Ya, betul. Dia ada juga ego dia tu. Dia macam dia ni kena rasa bersalah. Dia ni kena minta maaf juga. Ya, betul. Ada that bermain-main dalam minda tu ada. So nampaklah yang Aiman ni dia cuba untuk mengharmonikan balik hubungan tu. So dia macam okay, dia say sorry lah, dia kata sorry lah. So bila dia kata sorry tu pun macam lega. So macam satu kelegaan, okay kita dah. Actually kami Dr. dalam coffee talk Dr. dengan Aiman, kita ada discuss ego is the 3 words that make you vulnerable enough to say 3 things. I love you, I need you, I'm sorry. Ego itulah kan kita ni. Tapi alhamdulillah bila dalam konteks ni Aiman banyak mengalah, kita pun mengalah juga. So dalam konteks balik kepada yang power struggle tadi kan Man, kita dalam fasa power struggle tu dia akan ada 3 outcome. Satu adalah power tension, maknanya dua orang tak nak mengalah. So akhirnya perkahwinan yang begitu selalunya tak sampai pun 5 tahun. Dia akan memang akan bercerai lah. Sebab putuslah kan tali yang kita tu sebab dua-dua ni tak nak mengalah. Yang itu adalah diorang sentiasa bertanding dan bersaing. I lawan you. You know, me versus you. Gitu kan. Tapi yang kita nak dan harapnya itulah juga yang berlaku pada Aiman dan Amira dan Dr. pun doa dalam kahwin Dr. sampai 33 tahun ni adalah perkongsian kuasa. Ya, maknanya tadi tajuk kita kan rebut atau nak kongsi kuasa. So bila kita kongsi kuasa macam inilah. Maknanya bila orang ni menarik kita mengalah. Kita kendurkan supaya tali tu tak terus tegang gitu kan. Tapi nanti petang kita pula yang menarik, yang orang sana kena. So that one is memang ya. Dan dengan tu harapannya kita terus ni. Tapi jangan lupa ada satu keadaan lagi yang ketiga, ketidakseimbangan kuasa. Maknanya salah seorang daripada kita ni dok apa orang kata memastikan kuasa dia saja. Dia saja yang berkuasa dan dominan. Tapi sebab kita nak pertahankan perkahwinan tu, maka kita yang seorang lagi tu mengalah je lah. Dua hubungan ni, perkongsian dan juga ketidakseimbangan kuasa, dia boleh pergi terus kepada fasa seterusnya.
stability, kemudian komitmen. Tapi untuk yang ketidakseimbangan kuasa, dia tak boleh sampai kepada bliss. Sebab jiwa tu dah bernanah dah. Punah dah habis tu. Makan dah tulang jantung dah tak ada apa dah. So akhirnya dia memang akan akhirnya berpisah juga. Dan ni untuk kita perpisahan ketika perkahwinan tu dah 30-40 tahun masa ni dah anak-anak semua dah cucu dah. So ada yang memang pergi ke pejabat kerti cerai betul, tapi ramai juga yang tak pergi ke situlah sebab banyaklah kan nak takkanlah kau dah bercerai Mak Haji dengan Pak Haji ni kan atuk nenek ni, tapi dia orang dah tak boleh duduk sama dah sebenarnya. So kita doa mudah-mudahan kita tak sampai kepada tahap yang itu, mudah-mudahan kita adalah perkahwinan yang sentiasa berkongsi kuasa ni lah. After all kan, nak buat apa nak compete kan, when you hurt the other person, you are hurt twice. Dan tahan nak tutup macam ni, yang ni mungkin nanti masa couple pasangan otai nanti Amai boleh tanyalah. Tapi Ustaz Zul selalu dia tanya juga Dr. pun macam Amira juga lah mungkin dia sudut gaji semua tu kita mungkin lebih lagi, tapi dia tanya Dr. Ustaz Zul macam biasalah Dr. Hani angkat ini hat makan macam mana nak handle my ego lah juga kan kiranya kan. Ustaz Zul dia punya pesan macam ni, orang perempuan ni senang aja. Kita turunkan ego dia turun lagi jauh. Macam tu. Jadi Mira baru share yang sama juga. Kan bila Aiman dia mengalah, kita pun jadi mengalah juga. Tapi baik-baik main kalau orang lelaki ni ego, kami lagi ego lah. Macam tu. Dia de-escalation doktor, de-escalation. De-escalate ya. Alhamdulillah. So Dr. Han rasa sangat betul lah dapat dengan Aiman dan Amira I think mudah-mudahan perjalanan hidup kita memanglah tak lengkap, tapi mudah-mudahan ia menjadi satu iktibar untuk orang lain. So kita berhenti kat sini dulu untuk tajuk ni Aiman. Mudah-mudahan ianya dapat membantulah siapa yang sebenarnya perlukan input ni kan Aiman, Amira. Dan ini dikira sebagai amal soleh kita. So insyaAllah jangan lupa untuk subscribe dan juga lonceng untuk notifikasi tu sebab kita akan ada banyak lagi siar atau podcast mengenai couple chat ni tentang hubungan kita suami isteri. And we are definitely imperfect, but we are so perfect in our imperfections. Okay, insyaAllah. Terima kasih Aiman dan Mira. Kita jumpa lagi pada podcast yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bye. Okay.